Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya dan rakan-rakan Saudara Amin, Ketua Pemuda Sungai Buloh, PSU ya, Izzuan ya, Dato' Imran Tamrin selaku Dewan Undangan Negeri Dua Sungai Panjang, Setiausaha Pembangkang Negeri Selangor. Kita mengalu-alukan tindakan yang diambil oleh pihak Majlis Perbandaran Shah Alam untuk menguatkuasakan undang-undang. Memang mereka ni ada kuasa di bawah pentadbiran Shah Alam di dalam kawasan mereka. Tetapi apa yang kita amat kesal berlaku daripada semalam hasil daripada viral yang diviralkan oleh saudara Asri Janggut ya, tentang kekecewaan beliau berniaga burger, perniagaan ataupun stol beliau ini diangkat, disita oleh majlis sebanyak 2 kali ya. Beliau ini kecewa kerana yang lain, maksudnya yang lain berhampiran dengan stol mereka, kedai judi yang sudah disahkan memang beroperasi, boleh beroperasi tidak mengikut waktu pun, sesuka hati waktu, sampai pagi, sampai subuh, pusat hiburan kedai apa lagi, kedai jual rokok haram, arak haram, dah terbukti custom pergi rampas dan sebagainya. Tetapi kenapa semalam timbalan timbalan Datuk Bandar mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang bersifat ya, yang bersifat bagi saya mengugut dan menghina rakyat. Sekarang ini zaman era selepas PKP, ramai yang terkesan, terutamanya peniaga-peniaga yang berniaga nak cari makan, dikurung berbulan-bulan, 3 bulan, 4 bulan dikurung, tak boleh keluar rumah. Terutamanya peniaga-peniaga ni ya, peniaga-peniaga ni tak boleh nak cari makan, tak ada rezeki pun ya, peniaga ni, kerajaan negeri pun tak bantu. Jadi mereka ni beras pun kat rumah tak ada, nak sekolahkan anak, nak hantar anak ke sekolah, duit minyak, duit tol pun tak ada. Jadi mereka jual burger. Dah jual burger, ini pun kena angkut. Jadi hasil daripada pendedahan ini, SPRM bertindak, 4 orang daripada pegawai MBSA kena tangkap. Dan semalam kita lihat ditubuhkan satu unit bersepadu daripada pihak polis, MBSA, Immigration, Custom dan sebagainya. Bagus tindakan tersebut. Sepatutnya tindakan itu dibuat beberapa tahun yang dulu. Kenapa pihak MBSA ni buta ke pegawai-pegawainya? Dulu mereka ini makan gaji buta. Mereka memang tidak terkesan ketika PKP, peniaga-peniaga tak ada income, mereka gaji dapat. Gaji tiap-tiap bulan kerajaan masuk dalam akaun mereka. Mereka tak ada otak ke, sehingga peniaga-peniaga tak boleh nak berniaga. Jadi kalaulah aduan itu terhadap kedai judi, bersihkanlah kedai judi. Memang kedai judi ada, mengaku sajalah salah. Jadi nak menutup kesalahan mereka, mereka sapu semua, lepaskan dendam. Ini adalah satu perbuatan di dalam suasana negara kita yang menghadapi era baru, norma baru. Memang mereka ini tidak bernorma langsung lah, terutamanya kenyataan daripada timbalan Datuk Bandar. Saya anggap timbalan Datuk Bandar ini seorang manusia negeri Selangor yang amat celaka dan kurang ajar, dan tak perlu, memang tak layak menjadi seorang pegawai penjawat awam, makan gaji. Dia tak pernah turun ke? Dia tak pusing dalam negeri Selangor ke? Dia tak tahu ke sebelum ini ada kedai judi di Sungai Buloh ini, sampai nak didedahkan oleh peniaga burger. Itu pun kerana dia marah, gerai dia kena angkut, dia tak boleh cari makan. Jadi memang wujud rasuah. Ngaku sajalah ada daripada kalangan pegawai mereka yang rasuah yang ditangkap oleh SPRM. Kalau SPRM siasat tak ada lah, alhamdulillah. Tapi kalau ada rasuah, mengakulah ini caranya nak membersihkan. Tetapi cara mereka nak membersihkan nama baik, kononnya nama baik Majlis Perbandaran, daripada ditomah, daripada dihina netizen dalam media sosial, mereka sapu semua, bersihkan, belas dendam, tak kira. Jadi ini satu perkara yang tak betul, dan kami menganggap ini adalah satu tindakan yang zalim kepada rakyat.
Ya. Mana wakil rakyat di sini? Ya, wakil rakyat DUN sini. Mana wakil rakyat ahli parlimen di sini? Untuk membela nasib orang ramai dan peniaga-peniaga di sini. Dia akan menjadikan perkara ini sesuatu gelombang. Jadi sesiapa yang berani, contohnya, yang nak kecam, yang nak komplain pasal majlis daerah, majlis perbandaran, tunggu, kami akan sapu semua. Ini satu ugutan, kan? Jadi besok ya, kami akan mengadakan satu sidang media lagi di sini dan kami akan membuat laporan polis terhadap salah guna kuasa oleh pegawai-pegawai daripada Majlis Perbandaran Shah Alam tentang apa yang mereka lakukan terhadap peniaga-peniaga semalam dan tentang apa yang berlaku sekian lama di Sungai Buloh ini. Kenapa mereka tidak ambil tindakan? Pusat judi, peniaga-peniaga yang katakan peniaga haram, kenapa baru semalam nak ambil tindakan? Sebelum ni makan gaji buta. Baru semalam baru dapat gaji. Sebelum ni tak ada gaji. Semalam semua buta. Ya, sebelum ni semua buta. Semalam baru celik. Jadi ini langsung tidak boleh diterima oleh rakyat dan masyarakat. Jadi mereka berhemat untuk rakyat. Gaji mereka ni rakyat yang bayar. Ya, jangan main-main dengan rakyat. Jangan salah gunakan kuasa. Kalau dah salah, kalau dah rasuah, mengaku saja. Ya, okey, minta maaf. Kan? Jangan nak tunjukkan, nak sucikan diri mereka buat perkara ni. Roboh, panggil truk, angkut. Kesian peniaga-peniaga menangis-nangis. Dah lah tak berniaga lama, 4-5 bulan tak berniaga. Sekali nak berniaga, kena tindakan yang kini. Jadi perbuatan dan kenyataan, saya nak ulang, kenyataan daripada timbalan Datuk Bandar ini adalah bersifat amat silaka dan biadab. Kita nak mengambil sikit berkenaan dengan kepentingan rakyat. Selepas COVID-19, kita tahu kita terkesan banyak daripada segi ekonominya. Yang saya nampak ni sepatutnya MBSA ada pilihan untuk mempermudahkan urusan, khususnya berkenaan dengan ekonomi. Dia orang tak minta pun duit kepada kerajaan negeri dan Wak Imah, saya rasa Menteri Besar sendiri pun tak pernah ambil kisah apa pasal benda ni. Dan apa salahnya MBSA mengambil pendekatan khusus kepada rakyat, permudahkan urusan diorang daripada segi lesen penjaja ke. Kalau tak ada lesen, permudahkan. Kalau kata di wilayah, Menteri Wilayah boleh buat, takkan di MBSA tak boleh buat. Dan kita nak minta kalau boleh, MBSA jangan double standard. Kalau kata nak buat soal judi, soal ni buat satu di bawah kawasan jajahannya di Shah Alam. Kalau kata dia retaliate, dia rasa dendam, dia rasa tak puas hati atas pendedahan yang dah berlaku, kesannya kepada peniaga-peniaga lain, saya rasa ini tak adil lah. Dan Menteri Besar kena ambil kisah sebab ini berkenaan dengan rakyat, ini berkenaan dengan buruh, ini berkenaan dengan masyarakat. Sudahlah ahli parlimen dan juga ADUN yang tak pernah ambil kisah, walaupun ADUN adalah exco kerajaan negeri. Takkanlah ADUN tidur, ahli parlimen tidur, Menteri Besar tidur. Setelah sekian lama baru kali ambil tindakan. Kita tak menentang tentang tindakan yang ambil kepada premis-premis judi haram ni. Sepatutnya bukan hari ni, sepatutnya dah buat lama dah. Tapi kalau hari ini dibuat atas kononnya selepas pendedahan, bagi saya ni dendam kepada rakyat. Nak tunjuk kuasa, dah persoalannya rakyat boleh fikirlah sama ada nak kuat kuasa, salah guna kuasa atau menggunakan kuasa sedia-ada. So saya rasa ini satu tekanan yang tak patut kepada rakyat, dan saya tak rasa Menteri Besar ambil kisah pun. Menteri Besar tak ambil kisah langsung pasal rakyat, dan insya-Allah besok petang pukul 2.45 petang, peniaga-peniaga yang terkesan daripada ekoran tindakan-tindakan dendam MBSA ini akan bersama dengan kita. Kita akan bawa media juga sebab isunya sekarang adalah isu rakyat. Kita nak ambil kisah pasal isu rakyat, pasal keseluruhan ekonomi rakyat, dan yang paling penting apa yang kita perjuangkanlah tentang rakyat. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya sedikit saja. Ini sememangnya perkara yang kita terkejut lah apabila pihak MBSA secara tak semena-mena dalam 2 hari ini melakukan satu operasi besar-besaran, seolah-olah selama 2-3 tahun yang lalu ni mereka buta mata dan juga pekak telinga, tidak melihat apa yang berlaku di sini. Kalau inilah yang menjadi punca kepada pendedahan oleh
Saudara Asri Janggut, dia hanya mengutarakan tentang keresahan rakan-rakan penjaja dan juga peniaga kecil-kecilan sejak daripada 18 Mac dalam tempoh PKP ni memang mereka dah tak ada pendapatan. Itulah punca pendapatan mereka dengan meniaga kecil-kecilan, jual burger dan sebagainya. Dah tak boleh keluar dan sebagainya, dan ini peluang mereka nak berniaga. Sepatutnya kerajaan mengambil peluang dalam suasana ni, jangan menzalimi rakyat seperti mana yang mereka lakukan hari ini. Habis semua mereka runtuh, roboh dan sebagainya. Sepatutnya mereka kena rangkul semua ini, duduk berbincang bagaimana nak mempermudahkan mungkin urusan lesen, mungkin ada perkara-perkara spek-spek tertentu yang tidak lengkap dan juga tidak sesuai. Mereka advice, nasihat, mereka sepatutnya jadi pemudah cara. Ini bukannya jadi zalim sebegini, runtuh terus selepas benda itu berlaku, seolah-olah nak balas dendam. Pendedahan itu sebenarnya khusus kepada kawasan perindustrian yang binaan-binaannya ni sudah sejak sekian lama, yang tak ikut plan, yang buat binaan secara kekal dan sebagainya ni dah sekian lama. Apa kaitan dengan penjaja-penjaja yang baru berniaga, rakan kita di Plun Box tu baru je berniaga start dan sebagainya. Kalau mereka belum mohon dan sebagainya, permudahkan. Bukannya susah pun, kuasa di tangan mereka. Tapi hari ini mereka menggunakan kuasa untuk menzalimi rakan-rakan dan juga peniaga-peniaga ni, dan akhirnya mereka kata dah nak sangat, inilah mereka buat. Ini yang tak betul. Sepatutnya kuasa yang digunakan ataupun peranan yang mereka ada sebagai majlis perbandaran, mereka gunakan dengan niat baik untuk membantu rakyat. Ini yang mereka lakukan hari ini. Betul, mungkin undang-undang mungkin, tapi di pelaksanaan dan juga buat kuasaan ini sebenarnya berniat jahat. Mereka tunjuk ini kalau betul nak buat sebegini. Kita mainkan isu lain yang mereka respon. Jadi ini satu kekesalan. Dan juga saya juga sebagai ahli Dewan Undangan Negeri Selangor juga kesal dengan sikap dan juga peranan yang berhormat Adun Paya Jaras. Beliau ini kes di Sungai Buloh Paya Jaras yang lepas tempoh hari pun tak selesai lagi. Semalam saya dengar dia kata dia berjanji akan selesaikan masalah peniaga ni berapa? Seminggu ke? Sebulan ke? Yang di Paya Jaras sudah berbulan-bulan, dah makan tahun dah pun tak selesai lagi yang saya difahamkan. Yang sini saya tak tahu macam mana nak selesaikan. Turun pun tidak, tunjuk muka pun tidak dan sebagainya. Bagaimana nak selesaikan? Apa lagi lah kalau Exco di sini pun tak ambil tahu, MB apa lagi? MB hari ni saya tak tahulah, mungkin dia sibuk hal politik dan sebagainya. Dia tak tahu dah hal-hal yang berkaitan dengan rakyat. Hari ni rakyat susah. Betul. Macam mana Datuk Seri Jamal cakap tadi, mereka ni penjawat awam semua, MBSA dan sebagainya. Mereka makan gaji bulan-bulan. Sekupang pun gaji mereka tidak dipotong. Mereka dapat gaji penuh tiap-tiap bulan. Penjaja, peniaga ni berapa bulan mereka nak bayar overhead? Bil apinya, bil airnya, kos sehari hidup, makan, minum. Tak ada berniaga, pendapatan harian. Kalau tak berniaga, macam mana mereka nak dapat? Inilah peluang tempoh PKPP dan juga tempoh PKPB yang lalu. Mereka start balik nak dapatkan duit, apa nama ni, simpanan dan sebagainya untuk menampung. Jadi permudahkan lah. Kalau tak ada lesen, mudahkan mereka ni dapat lesen. Inilah baru betul kerja kerajaan. Bukannya kerja kerajaan menekan, menindas dan juga menzalimi rakyat. Ini kita akan bantah habis-habisan, dan insyaAllah saya akan bersama-sama dengan rakan-rakan kepimpinan pemuda di Sungai Buloh esok, dan juga rakan-rakan peniaga dan juga penjaja yang terkesan ni. InsyaAllah kita akan bantu sebaiknya. Saya sendiri sebagai seorang peguam, saya akan bersama-sama dengan rakan-rakan peguam saya yang lain esok akan memberikan khidmat nasihat guaman secara percuma, dan sekiranya ada apa-apa perlu tindakan yang kita boleh ambil dan juga kita pertimbangkan untuk ambil ke atas Kerajaan Negeri Selangor dan juga Majlis Bandaran Shah Alam, kita akan ambil bersama-sama dan juga kita galas tanggungjawab bersama ini demi kepentingan rakyat dan juga masyarakat di sini. Terima kasih.